kadang-kadang pandangan-pandangan manusia ni, dia boleh diambil dan boleh ditinggalkan. Kadang-kadang, sebahagian pandangan tu dia tak sesat, tapi dia membuka pintu kepada kesesatan. Ataupun mungkin pada satu zaman, amalan tu nampak macam baik. Zaman kemudian, bila orang rebranding amalan tu, dia jadi tak baik dah. Boleh jadi. Sebab tu kita balik kepada hadis yang kita sebut tadi, di mana Nabi SAW sebut, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ini ya kamu tak boleh give up. Dia takkan datang benda buruk daripada amalan tu. Dia sentiasa baik. Tapi selain daripada petunjuk Nabi SAW, kamu kena tengok. Contoh, saya bagi contoh. Kalau kita jumpa satu orang alim, kita jumpa orang alim ni, apa amalan yang dia buat, dia selalu, dia ada masa free, katakan dia ada masa free lepas sembahyang Zuhur, dia makan tengah hari. Lepas tu makan tengah hari, pukul 2 petang tu, dia sudah habis makan, nak tunggu asar, dia free, dia sembahyang sunat banyak. 8 rakaat. Contoh, satu orang alim buat. Baik. Boleh ke tak boleh? Boleh lah, tak ada masalah. Sembahyang sunat pada bila-bila masa pun boleh. Dia buat begitu. Amalan tu untuk dia buat, okey lah. Tak ada masalah untuk dia buat begitu. Pada dia okey. Ataupun dia semua hari dia penat, cuma sebahagian hari tertentu je yang dia boleh puasa, dia puasa pada hari tertentu. Yang tak ada dalam sunnah. Sebab pada dia yang ni yang paling mudah untuk aku. Hari ni yang aku free, aku nak puasa. Boleh. Sembahyang sunat yang mutlak. Sembahyang sunat mutlak pada hari-hari yang tak ada apa-apa pun, ataupun puasa yang mutlak, boleh, tak ada masalah. Boleh ikut. Tapi nanti bila mai 2-3 orang tanya dia, nampak hidup hang macam tenteram je, tak ada masalah, tak ada runsing, bini pun bagus, tak bergaduh, diam ya, anak-anak pun terurus, semua elok. Apa amalan yang hang buat lah? Tu dia tahu, amalan aku senang je. Lepas lunch aku sembahyang 8 rakaat. Yang tu yang aku buat setiap hari. Lepas tu jadi apa? Hidup aku jadi senang. Oh, lepas lunch sembahyang 8 rakaat lah. Okay, orang tu pun ikut dia. Seorang ikut, ramai-ramai, orang tu 3-4 orang ikut. Oh, lepas lunch awak, lambat masuk office lepas lunch. Oh, aku ada amalan. Amalan aku lepas lunch, aku sembahyang 8 rakaat. Ikut dia, sebab tengok dia macam hidup terurus. Dia tak tahu bini dia punya boragas kat rumah macam mana. Dia cerita kat orang, baik lah. Tak apalah, itu cerita dia lah. Orang pun ikut, ramai-ramai orang ikut. Bila ramai-ramai orang ikut, akhirnya, ramai orang buat. Oh, yang ni dah jadi satu amalan. Amalan ni bagus untuk orang buat. Akhirnya semua orang, the moment ramai orang buat, dan ramai orang hidupkan amalan itu, sehingga menjadi kebiasaan, ini dah jadi salah dah. Sebab, menghidupkan satu benda yang bukan daripada ajaran Nabi SAW, di sini jadi bid'ah. Meskipun orang pertama tu, mungkin pada dia, tak ada apa pun, aku saja time ni yang aku free, aku nak semayang. Tapi apabila orang ikut ramai-ramai, ini menjadi satu kesalahan. Sebab kita hidupkan satu amalan yang bukan sunnah sehingga menjadi seperti sunnah. Ini penting untuk kita tengok. Apa nak nilai apa sahaja amalan, ini kaedah untuk menilai dia. Nabi SAW sahaja ada hak untuk diikuti. Walaupun seramai mana orang ikut Nabi SAW pun, dia tak jadi bid'ah. Sebab Nabi dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain tak dapat kelebihan yang ada pada Nabi SAW. Jadi, ini penting. Termasuklah dalam bab-bab lain, dalam bab zikir, dalam bab solat sunat, dalam bab ibadat-ibadat, apa sahaja. Nak menghidupkan, nak membesarkan, jadikan budaya, hanya yang Nabi SAW buat. Nabi puasa hari Isnin. Nabi puasa hari Isnin. Nabi suka puasa hari Isnin. Nabi lahir pada hari Isnin. Kita disunatkan puasa pada hari Isnin. Tapi bukan sebab orang tak boleh ubah. Dia kata, oh aku beranak hari Selasa, aku puasa sunat hari Selasa lah senang, sebenar sebut birthday tiap minggu. Tak boleh. Tak jadi. Kalau dia buat juga atas andaian itu, amalan itu tertolak. Itu Nabi. Nabi buat, kamu wajib ikut macam Nabi buat. Bukan kamu reka sendiri. Orang kadang-kadang cerita kan, contohlah orang cerita tentang Maulid Nabi SAW. Apa keistimewaan? Ada tak tuntutan untuk nak menyambut
hari kelahiran Nabi SAW. Ada orang bagi hujah. Hujahnya apa? Nabi lahir pada hari Isnin, Nabi puasa pada hari Isnin. Jadi kita pun bolehlah sambut maulid. Tak boleh. Itu bukan hujah. Nak buat tak buat suka hati, tapi itu bukan hujah. Kalau Nabi puasa pada hari Isnin, yang disunahkan untuk kamu juga puasa pada hari Isnin. Tiap-tiap minggu, bukan pasal setahun sekali. Jadi kena ikut. Selain daripada yang Nabi SAW buat, kalau amalan tu mutlak, siapa-siapa nak pilih timing dia tersendiri, terpulang. Tapi nak hidupkan, jadikan dia budaya, yang ni tak boleh. Dan para ulama mereka bertegas dalam bab ni. Sehingga para sahabat Nabi SAW, orang tanya kepada sebahagian daripada sahabat Nabi SAW, orang tanya Ibnu Abbas, boleh nak buat haji tamattu'? Ibnu Abbas kata, kana an-nabiy fa'aluhu. Sesungguhnya Nabi SAW pernah melakukan tamattu'. Boleh buat. Tengok jawapan Ibnu Abbas. Nampak jawapan. Dia tak payah cerita pun bagus ke sunat ke apakah. Cukup sekadar kata Nabi buat. Apabila dia kata Nabi buat, artinya amalan tu baguslah. Orang tanya. Kemudian orang kata kepada dia, naha Abu Bakar wa Umar an tamattu'. Tapi Abu Bakar dengan Umar kata tak bagus buat tamattu' ni. Ibnu Abbas marah. Ibnu Abbas kata, arahum sayahlakun. Aku melihat kaum ini akan hancur dan binasa. Aku cakap kat kamu apa yang Nabi buat, tiba-tiba kamu bantah aku dengan kata, Abu Bakar dengan Umar kata amalan ni tak bagus. Siapa Abu Bakar dengan Umar ni? Seolah-olah itu gambaran yang Ibnu Abbas nak bagi. Bayangkan, Abu Bakar dengan Umar radhiyallahu anhuma, kedudukan mereka besar. Dua orang yang paling hebat setelah Nabi SAW dalam umat ni. Tapi apabila orang mempersoalkan sunnah yang disebut oleh Ibnu Abbas dengan alasan, tapi Abu Bakar dengan Umar tak suka buat amalan begini. Siapa Abu Bakar dengan Umar? Ini ketegasan para sahabat. Aku bagi tahu kat kamu Nabi buat begini, tiba-tiba hang mai kata kat aku, tapi Umar buat macam lain. Itu telah membangkitkan kemarahan para sahabat. Dia bukan pasal benci, tapi tak ada benda boleh dibandingkan dengan sunnah Nabi SAW. Orang pernah tanya kepada Umar tentang tawaf, perempuan yang tawaf, kemudian dia datang haid. Umar jawab, last kali dia kena tawaf, dia sempurnakan tawaf dia dalam sebahagian riwayat. Ada orang kata kepada Umar, aku pernah tanya kepada Nabi SAW, kadza aftani Rasulullah. Begitulah jawapan Nabi kepada aku. Umar kata, tabbat yadak. Celakalah kedua belah tangan kau. Tabbat yadak. Sa'altani amma sa'alta anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaima ukhalifuhu. Hang dah tanya Nabi. Lepas tu hang mai tanya balik soalan yang sama kepada aku. Hang nak apa? Nak bagi aku jawab tak sama dengan Nabi ke? Umar marah. Sedangkan benda tu biasa aja. Orang tanya soalan dekat Umar. Bila dia bagi jawapan, orang tu kata, betul lah aku pernah tanya Nabi, Nabi bagi jawapan yang sama. Umar marah. Umar kata, tabbat yadak. Celaka dua-dua belah tangan hang, hancur. Kalau anda tanya Nabi, hang tanya aku pasal apa? Ketegasan para sahabat. Kedudukan ni, Nabi ada, orang lain tak ada. Kedudukan yang tinggi itu. Sebab itu para ulama mereka cuba untuk ikut Nabi SAW sedaya upaya.